Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar anak-anak? Sihat? Saya doakan anak dalam keadaan yang sihat, walafiat sentiasa. Okey, jaga diri, okey? Okey, hari ni masih di bawah tajuk yang sama, iaitu minda positif, badan aktif. Awak buka buku teks muka surat 35. Itu menulis elakkan kuman. Ini sangat berkaitan dengan COVID-19 sekarang ni. Okay, Hanif dan datuknya, kita baca sama-sama ya. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampal pada dinding. Okey, apa yang maklumat tu? Cara mengelakkan kuman tersebar. Macam mana kita nak elakkan ni daripada kuman tersebar? Itu melalui makanan, pernafasan, minuman, sentuhan dan gigitan. Macam mana nak elakkan kuman tersebar melalui makanan? Iaitu dengan masak makanan dengan sempurna. Kalau awak tak masak awak punya makanan tu tak masak mentah, awak boleh dapat penyakit. Okey, boleh dapat kuman. Kalau daging ke ayam ke awak tak masak betul-betul, awak boleh dapat kuman boleh merebak. Okay, elakkan makanan yang tercemar. Contohnya macam makanan yang dah basi, yang dah ada lalat bertelur dekat situ, dekat makanan. Jangan makan. Okey, itu makanan yang tercemar. Okey, yang ketiga, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Sebab buah dengan sayur tu kita tak tahu dari mana datang. Jadi kena basuh elok-elok. Takut-takut ada ulat dekat celah-celah sayur tu kan, kat buah tu. Okey. Seterusnya yang kedua, melalui cara mengelakkan kuman tersebar melalui pernafasan. Macam mana tu? Tutup mulut semasa bersin dan batuk. Normal kita sekarang kena pakai mask. Bila kita bersin dan batuk, tutup mulut. Lepas tu basuh tangan. Okey, pastikan jarak yang sesuai semasa bercakap dengan pendengar. Sebab tu kena jarakkan jarak kita dengan orang lain. Sebab takut bila kita bersin, takut kita jangkit dengan orang tu. Orang tu berjangkit dengan kita. Dia dapat penyakit bersin daripada kita atau batuk. Seterusnya, minuman. Macam mana tu? Gunakan air terawat. Air terawat ni macam mana? Contohnya macam air yang dah masak, air panas tu kan, air masak ataupun air mineral yang ditapis, air kowe ke, penapis awak tu lah. Janganlah awak minum air pipe dari sinki atau daripada bilik air. Jangan. Sebab awak boleh dapat sakit perut atau penyakit lain. Jangan minum. Lepas tu, elakkan air yang tercemar. Contohnya air tercemar ni macam mana? Macam yang air kolam yang ada katak tu kan. Air kolam jangan minum sebab air tu tercemar. Ada binatang macam-macam dalam tu kan, kita tahu bersih ke tak. Lagi air apa? Air yang ada toksik. Air yang orang buang toksik dalam kolam atau air sungai tu. Okey. Yang ketiga, basuh gelas dengan sempurna. Basuhlah dengan sabun dan pastikan lepas basuh sabun pun hilang. Tak ada dah bekas-bekas sabun. Okey. Seterusnya, sentuhan. Sentiasa mencuci tangan sebelum makan. Betul tu. Kalau awak nak elakkan kuman daripada tersebar, cuci tangan sebelum makan. Sebab kita dah sentuh mata rata kan, kita tahu apa yang dekat tangan kita. Basuh elok-elok. Selepas makan pun basuh tangan. Okay, kemudian cuci tangan dengan cara yang betul. Maksudnya janganlah awak buka air, awak tadah je tangan awak dekat situ. Awak tak gosok betul-betul, awak tak basuh dengan sabun. Berminyak tangan awak, boleh dapat kuman mudah melekat di tangan kita bila tangan kita kotor, tak cuci betul-betul. Okey. Yang seterusnya, gigitan. Elakkan gigitan serangga. Contohnya macam nyamuk atau tikus. Elakkan. Sebab boleh bawa penyakit. Contoh nyamuk bawa penyakit apa? Penyakit denggi, demam denggi. Demam denggi. Kalau awak tak berawat dengan segera, boleh bawa maut. Okey. Dan seterusnya, elakkan gigitan binatang liar. Contohnya apa?
Contohnya anjing liar. Lagi apa? Ular yang berbisa. Segera dapatkan rawatan jika digigit oleh serangga atau binatang liar. Contoh kalau nyamuk tu kan, dia hinggap, lepas awak tampar, janganlah awak, oh kena pergi jumpa doktor ni. Tak. Selagi awak tak ada simptom demam denggi, tak apa, tak payahlah. Maksudnya awak sihat lah tu, kalau awak tak ada simptom-simptom tu, simptom demam denggi tu kan. Bila awak ada simptom yang awak tak sihat, baru awak pergi jumpa rawatan. Utamanya kalau binatang liar macam ular sawa, ular yang berbisa, awak kena cepat-cepat jumpa doktor. Dan pastikan ular tu jenis ular apa. Okay. Seterusnya kita tengok bawah tu dia bagi soalan. Dia bagi soalan apa tu? Kita tengok pemahaman kita. Siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Apa maksud dia kat sini? Dia tanya Hanif dan datuk dia ni melawat siapa? Siapa yang dilawat oleh Hanif dan datuk dia ni? Datuk Hanif ni. Tengok jawapan dekat atas. Sebab tu kita kena baca. Tengok, dia pergi ziarah rakan datuknya di Hospital Melaka. Okey, yang kedua, di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman? Dekat mana? Ada juga jawapan dekat atas tu. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Dinding mana tu? Dinding hospital. Okey. Seterusnya, bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Macam mana kita nak elakkan kuman ni daripada tersebar? Caranya ni dah. Ambil balik yang ni. Cara mengelakkan kuman tersebar iaitu melalui makanan, pernafasan, minuman, sentuhan dan gigitan. Okey, itu jawapan dia. Seterusnya, apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Tengok tu kata kunci dia. Kata kunci dia, cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan. Bila disebut makanan, tengoklah bahagian makanan. Cara dia ialah masak makanan dengan sempurna dan elakkan makanan yang tercemar. Okey. Dan juga basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Okey, yang seterusnya, apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Ini hati-hati. Nampak soalan macam tak sama kan dengan yang atas tu, dengan cara tu kan. Nampak tak sama, tapi maksud dia sama saja. Dia nak tahu macam mana kita nak elakkan kuman ni tersebar. Tapi tadi dia minta makanan, ni dia minta minuman. Nampak lain, tapi maksud dia, pertanyaan dia sama. Cara dan tindakan tu maksud dia lebih kurang sama sahaja. Dia nak tahu macam mana kita nak elakkan kuman tersebar. Yang tadi tu melalui makanan, tapi ni melalui minuman pula. Kalau minuman, macam mana tindakan dia? Itulah, gunakan air terawat, elakkan air tercemar, basuh gelas dengan sempurna. Tulis jawapan dia yang itu. Saya harap awak fahamlah ya. Faham setakat ni? Okey. Baik, saya rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lain minggu depan pada waktu yang sama dan hari yang sama. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan. Banyakkan minum air masak. Tadi air masak, bukan air manis ya, bukan air manis, bukan air paip. Okey, minum air masak banyak-banyak. Dan jangan terlebih pula air masak. Dia mengikut kuantiti dalam badan kita perlukan. Okey. Dan jangan keluar rumah, duduk rumah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.